Saya tu pernah masa nak pergi ke Mesir tu, saya terpakai seluar jing. Jumpa dengan tukku saya, memang muka dia tarik betul, tapi dia tak tarik kuat sebab tu kalau kita tanya kena ada Asy'ariyah Maturidiyah. Memang tak kenal lah orang awam. Tapi kalau kita ilmu sifat 20 lah. Oh, Asy'ariyah ni pasal apa ambil dari Aristotle ni. Sebenarnya ulama kita ambil Aristotle tu. Assalamualaikum, kita bertemu kembali untuk podcast Tiara episod kali ini tentang benarkah sifat 20 dalam pemahaman ilmu tauhid menjadi benteng fitnah akhir zaman. Jadi bersama dengan kita adalah PU Faiz, dan segmen sebelum ni kita dah banyak bongkar tentang siapa PU Faiz. Dan kita berhenti dengan satu soalan tentang kita ada tanya PU Faiz tentang falsafah sifat 20, sejarah sifat 20, mana marinya dan macam mana PU Faiz boleh mahir mengulas tentang sifat 20 sekarang ni. Tapi sebelum nak pergi ke situ, saya masih lagi nak tanya tentang PU Faiz lah, kan. Sikit lagi, boleh Tak habis lagi. Sambung lagi. Orang nak tahu sebenarnya, kan. Perwatakan PU Faiz, kan. Okey, tadi sebelum ni PU Faiz cerita memondok. Kemudian ada gaya rugged sikit, rocker sikit, kan. Kemudian masuk pencetus rumah, kan. Astagfirullah. Dan saya rasa gaya yang maintain sampai sekarang adalah gaya ni lah, kan. Alhamdulillah. Jadi versatilenya PU Faiz tu atas pertimbangan apa, dan gaya yang dimaintainkan sekarang ni adalah mirip kepada siapa? Mungkin ada contoh tauladan tertentu ataupun ada pegangan tertentu. Orang nak tahu image macam ni. Image macam ni kenapa pakai coat, kadang-kadang pakai songkok, betul pakai coat, kan. Jadi mungkin orang nak tahulah. Tak ada macam ni, biasa je. Ceritalah. Tapi kalau kita di pondok memang tak boleh pakai seluar. Seluar tak boleh pakai. Oh, tak boleh. Dia panggil macam tahap haram apa tak tahulah. Seluar dengan topi sudu memang tak boleh. Mamnu'. Tak boleh langsung. Okey. Memang kita dikenal dengan kain plekat dia panggil. Okay. Kalau sana dia panggil kaum sarungan. Kemana saja memang kain plekat. Saya tu pernah masa nak pergi ke Mesir tu, saya terpakai seluar jing. Jumpa dengan tukku saya, memang muka dia tarik betul, tapi dia tak tarik kuat sebab ada abah saya sekali mari ziarah. Istilahnya minta pergi sowan, minta pamit untuk minta barakah apa semua lah. Tapi memang dia, kita pun rasa pasal apa muka lain ni. Rupa-rupa sebab kita tersalah pakai seluar jing pula tu. Tapi kalau kat Mesir memang kita pakai seluar jing. Sana biasa. Sana memang kalau pakai kain gini, orang Arab suka kerah pula kita. Kena tanya. Zuruf sana tak sesuai pakai kain ni. Memang sana kalau tengok gambar-gambar saya pun ada di Mesir tak, memang pakai seluar jing, jaket kulit, rambut pun panjang, sedap sana sebab musim sejuk Saya pakai snorkel dah tu. Lepas tu kalau sekarang ni pakai gini sebab apa? Ayalah sesuai lah dengan kita duduk buka pondok apa semua. Tak ke tuk pondok nak pakai seluar jing lagi dah. Ya. Masa balik Mesir belum buka pondok lagi. Jadi bagi saya sebenarnya mengikut kesesuaian juga. Nah, pakaian ni tak ada apa-apa pun. Terpulang lah kita pakai tu untuk tutup aurat. Itu je cukup lah. Saya tidak terikat dengan pakaian. Nak pakai lagu mana tapi kena bagi tahu dulu. Ustaz, majlis ni pakai jubah lah boleh? Atau Ustaz kalau boleh majlis ni pakai seluar. Kalau tak bagi tahu gitu, memang saya pakai kain. Lebih utama pakai kain lagi. Saya ke mana-mana pun memang gitu lah. Forum dengan Datuk Mufti Selangor pakai kain. Itu pun diskusi di Perlis itu pun pakai kain. Memang lebih selesa pakai kain kot. Sekat-sekat perut bucik ni. Satu fleksibel lah. Senang kat singgah RNA. Boleh adjust. Mudah. Jadi tak ada lah ada pegangan ke tokoh-tokoh tertentu lah. Tak ada. Biasa. Tak ada satu nak tiru tokoh tu kan, tak ada. Biasa je. Boleh pakai mengikut kesesuaian. Sebab sekali pandang jauh, pejam mata buka macam abah sekumpul. Stop. Gaya pakai tu. Tapi memang masa saya duduk Pondok Sumbuh dulu, saya kenal abah guru sekumpul tu masa dekat Pondok Sumbuh. Masa tu ada senior saya, Abah Faiz kat nama dia. Dia pasang kaset
baca Maulid Simtudura. Ish, suara siapa sedap ni. Jadi masa tu dah kenal dah, tapi tak sempat. Kata 3 saya dia meninggal dunia saya. Memang tak sempat jumpa, tak ada apa-apa pernah boleh pergi mengaji ke apa. Tapi bila kita dah dapat sekarang rakaman-rakaman yang dia mengajar di musalla Raudhah dia tu. Isi kandungan pengajaran dia tu sebiji sama dengan tuk-tuk guru kita mengajar kat pondok-pondok sini, terutama tuk guru saya Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Pak Suhamid Gunung. Sebiji. Cuma bezanya tuk guru saya Pak Suhamid Gunung ni bertolak ke belakang kalau pasal rakaman, bergambar, ni memang tak boleh. Tak boleh. Dia tak benar orang ambil gambar dia, rakam dia mengajar pun tak benar. Jadi tak ada lah. Gambar mungkin adalah gambar yang dicuri-curi ambil. Bukan gambar. Kalau abah guru sepupu tu kan ada video, ada gambar, potret banyak. Tapi isi dia sebiji sama, yang menyebabkan kita rasa secocok. Walaupun abah guru sepupu tu ada bawa torekoh sama ni lah. Kalau guru saya Pak Suhamid Gunung ni dia tidak tidak menggalakkan orang ni cepat-cepat nak bertorekoh. Kalau orang nak ambil torekoh apa semua, dia kata belajar fardu ain, bagi lepas dulu. Jangan duduk gaduh, jangan gopo-gopo, dia kata. Bagi fardu ain lepas dulu. Ya, tuk guru saya gitu. Torekoh kita torekoh mengaji. Jadi image yang kita semua nampak sekarang ni bukannya nak mencontohi macam guru memang kaum sarungan punya style. Style View Faiz lah kan. Nak pergi mana, nak pergi debat ke mana, inilah wataknya yang dibawa kan. Okey, tak apa, yang penting ada keselesaan dan itu mendatangkan image siapa PU Faiz lah kan. Tengok pakai macam ni orang sesuai lah. Ini adalah PU sesuai Faiz. Dengan apa tugas kita mengajar ustaz kapung gitu lah. Boleh je kita nak pergi mengajar pakai baju cak korok, seluar jeans. Isi kandungan kita mengajar tu sama je. Tapi tak layak, sesuai tak lah. cocok Tak cocok. Lebih-lebih orang Malaysia ni jangan you tengok Zohir. Nilai terus semua. Zohir mesti kena jaga. Okey. PU Faiz dah jawab sebab orang kat luar sana tengok PU Faiz ni versatile. Sekejap macam ni, sekejap macam ni. Tapi dia dah jawab tadi, ikut situasi lah kan. Yang penting kita faham kenapa kita pakai macam tu. Betul. Tapi yang penting Ustaz Faiz, PU Faiz ada satu benda yang mahal dekat PU Faiz, iaitu ilmu tentang membahaskan ilmu tauhid kepada orang awam. Dan ilmu tu sangat bila orang dengar tu orang rasa macam mudah untuk orang faham lah. Jadi kita nak masuk kepada topik yang kita nak bicarakan. Sifat 20 kan, ilmu memahami tentang ilmu tauhid ni melalui kaedah sifat 20. Macam mana sejarah bermulanya sifat 20 dan sejak bila PU Faiz kenal dengan kaedah ni dan mula untuk berpegang dengannya dan menyebarkannya. Okey, silakan. Jadi kita memang kecil-kecil dulu dah biasa dah kan dengan nasyid Raihan dulu. Ya. Betul tak? Allah wujud kita. Tu zaman-zaman kita pasti tadika gitu. Dah memang dah sinonim dah. Sebab tu kalau tanya kenal tak Asy'ariyah, Maturidiyah? Memang tak kenal lah orang awam. Tapi kalau kita ilmu sifat 20 dah. Oh, tahu. Ni tahu. Dan memang pendapat yang mengata sifat 20 tu memang qaul yang masyhur. Mana maka suraka iluhu. Nah, pendapat yang banyak disebut-sebut. Sifat 20, sifat 20. Adalah apa namanya? Nazam apa tu? Aqidatul Awam. Ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillah ya. 20 sifat. 20 sifat. Dan memang itu perkara yang masyhur dah. Cuma kalau kita selusuri sejarah tu, kalau kira-kira mutaqaddimin Asy'ariyah sebenarnya tak membela sifat tu gitu 20. Mutaqaddimin Asy'ariyah kalau kita baca dalam kitab Al-Baihaqi ke ataupun Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri ke, dia bagi dua je. Sifat zat, sifat fa'il. Cukup. Sifat zat masuk semua tu, nafsiyah, salbiyah. Sehingga sebab tu kalau kata Imam Abu Hasan Asy'ari berpendapat
Qidam baqa sifat ma'ani. Sebenarnya bukan ma'ani, bukan sifat zat. Yang ini sifat zat, sifat ma'ani, bukan sifat ma'ani tu. Sifat zat, mana sifat dia bagi dua ya. Sifat zat, sifat fi'il. Tak ada macam yang mutaakhir ini nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang panjang lagi ada lagi. Sifat jami'ah, fi'liyah, khabariyah. Banyak lagi, ada 7. Kata saya ada 7 dalam hasyiah. Jadi sebenarnya yang kalau betul-betul kita selusuri sejarah ni, yang jadi perkemas kini kau panggil proses pembaharuan tajdid ilmu kalam tentang sifat hukum sifat ketuhanan ni, Imam Sanusi. Imam Sanusi, betul. Imam Sanusi. Dia memperkemas kini. Jadi sekurang-kurang yang wajib diketahui oleh mukallaf di atas qaul yang masyhur 20 ataupun 13 yang tidak mengisbatkan maknawiyah. Hal tak jadi hal. Ya kan ada 2 qaul. Ada yang mengisbatkan al-asya' arba'ah. Segala sesuatu tu ada 4. Wujudiyun, amrun wujudi, amrun adami, amrun i'tibari, amrun hali. Tapi kau yang rajih 3 ya. Al-asya' salasah. Mana amrun wujudi, amrun adami, amrun i'tibari. Cukup. Hal tak ada. Hal tak ada. Jadi semua yang dibilang hal oleh ulama yang mengisbatkan hal masuk amrun i'tibari. Yang duduk bising itu amrun i'tibari dia. Ada dia sungguh tak sungguh ada. Kefahaman kita tu tak boleh hanya semata-mata nakal kita. Nakil bawa kalau Fakhrul Ar-Razi kata gini. Betul lah Imam Fakhrul Ar-Razi kata betul tak salah. Ghairul mawjud fil a'yan, tidak ada pada realiti. Tapi sungguh wujud subutun wa tahakkukun. Kalau kita menjalani pendapat yang menafikan ahwal, bukan hanya subutun wa tahakkukun fil azhan. Subutun fi nafsi. Maknanya mutajaddidun, mana berlaku benda tu. Sungguh berlaku, sungguh. Itu. Jadi maksudnya saya keluar kona sikit ni sebab apa? Sebab orang ingat ke ilmu tu boleh bahasa Arab, tu baca boleh faham. Boleh. Itu setiap fan ataupun mata pelajaran ilmu tu ada mustalahat dia kan. Walaupun saya pandai bahasa Inggeris, contohlah memang jahil lah bahasa Inggeris ni. Muek pun gagal. Contoh kalau saya pandai bahasa Inggeris, tak boleh saya ambil buku engineering, saya baca sendiri, lepas tu saya terus jadi, walau 1000 buku engineering pun saya tak akan jadi engineer. Tetap kena berguru nak memahami istilah-istilah dia. Memang itu termasuk. Jadi sifat 20 ni sebenarnya apa yang telah dibahas oleh mutaqaddimin dengan secara umum, sifat zati, sifat zat, sifat fi'il, sifatu zatin, sifatu fi'ilin, Imam Sanusi ni menyaring sehingga yang mana yang tidak perlu diketahui dengan secara tafsili, tak perlu masuk di dalam kategori fardu ain. Secara tafsilinya 20 atau 13. 13 tu yang rajih. Itulah maknawiyah tu. Yang kuat. Mana tak bilang maknawiyah secara detail. Cukup dengan secara iktibari. Mana faham sifat berkuasa ada di zat Allah, itulah keadaannya Allah yang berperkuasa. Juga dah. Apa keadaan? Faham. Di kita faham kata ada sifat berkuasa di zat Allah, itulah keadaannya Allah yang berkuasa. Dia tak boleh lekat di mana-mana dah. Di kita fahamnya, iktibari. Bukan satu keadaan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kan hal tu gitu. Ma yakunu wasitatan bainal mawjudi wal ma'dumi. Ada. Jadi Imam Sanusi lah yang mempeloporkan orang panggil sifat 20 ni bagi saya. Kalau mengikut pembacaan saya dah, sejarahnya begitu dah. Jadi banyak sangat perbahasan
yang dibuat oleh ulama-ulama mutaqaddimin Asy'ariyah. Kalau kita nak mengaji yang banyak tu memang cuba tengok Asma' wa Sifat Al-Baihaqi tu bagaimana tu ni? Dibahas. Tebal. Asma' wa Sifat Al-Baihaqi. Apa kita Al-Baihaqi? Sabilur Rasyad. Tebal. Asma' wa Sifat Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ni. Ya bahah sebiji-sebiji itu Asy'ariyah tu. Itu Asy'ariyah tu. Abdul Qahir Al-Baghdadi ni kalau tak silap belajar dengan Imam Abu Hasan Al-Bahili kalau tak silap, ataupun Abu Ishaq Al-Isfirayini. Abu Ishaq Al-Isfirayini mengaji dengan Imam Abu Hasan Al-Bahili. Al-Bahili ni mengaji dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kira dalam pak rantaian ya. Abdul Qahir Al-Baghdadi, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Abu Hasan Al-Bahili, Abu Hasan Asy'ari. Pak ya. Cuba tengok dia bahas sifat. Ni Asma' wa Sifat tu. Belum lagi Fakhruddin Ar-Razi, lagi dahsyat. Matalibul Aliyah. Ni kalau tengok ada live saya tu ada kitab Matalibul Aliyah. Tebal ni. Boleh setengah meja. Siapa yang nak mengaji tu? Itu bukan untuk orang awam perbahasan tu. Nah, jadi Imam Sanusi ni menyaring yang banyak-banyak tu jadi 20. Jadi 20 sifat ni atau 13 sifat ni. Sebab 13 ataupun 20 ni memang deednya tu mustahil. Betul tak? Kalau sifat fi'il banyak. Betul. Ada banyak. Banyak. Menghidup, lawannya memati. Itu harus semua bagi Allah. Istilah dia ummahatus sifat. Betul. Ya. Maksudnya Ummahatus kalau ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala banyak, sifat kamalat dia banyak. Sifat kamalat dia banyak. So betul. yang mana wajib untuk kita fardu ain fardu ain kita betul. sama ada 13 ataupun 20 sifat tadi itulah. Betul. Dan sebenarnya benda ni tak ada percanggahan pun. Tak yang 13 tu betul sebab dia tak masukkan maknawiyah tu. Yang 20 tu pun betul sebab dia pisahkan yang tambahkan dengan maknawiyah. Tambahkan lagi. Gitu. Jadi seolah-olah kena ada sesuatu satu pelekat sifat yang lain. Yang kata sentiasa dengan sifat ma'ani dia tu. Tak boleh bercerai tangga daripada tu. Betul. Sebab kadang-kadang orang awam dia salah faham lah. Ataupun dia menimbulkan kekeliruan kan. Dia kata khilaf kata 13, kejap kata 20 kan. Padahal sama macam isu rukun solat kan. Betul. Kadang-kadang 13 ada dalam kitab yang lain kata 17. Sebab betul. dia beza dekat bab tumakninah tu. Sama dia nak satukan ataupun asingkan. Betul. So macam tu. Itu tinggilah untuk orang awam nak hadam benda tu kan. Betul. Tapi sebab masyhur dah sifat 20. Jadi orang awam pun tak pernah dengar sifat 13. Tapi tidak masalah dengan mengaji yang sifat 20, sifat 13 pun dah masuk dah. Okay. Betul tak? Tapi itulah orang kata sifat 20 ni dia terlalu falsafah, mengikut pandangan. Macam mana nak menjawab soalan tu Ustaz? Apa maksud dengan falsafah tu bagi orang yang mengatakan falsafah? Sebab banyak juga saya dengar tuduhan sifat 20 ni ambil daripada Greek tua Yunan lah, falsafah Aristotle lah, Socrates. Bila masa tu kata? Bila masa pula Aflatun, Aristotle? Contoh deh seperti dia orang kata kaedah ma la yakhlu anil hadithi fa huwa hadithun. Ma lazamal haditha fa huwa hadithun. Barang yang senantiasa melazimi perkara yang baru, barang itu baru. Barang yang tidak boleh lepas daripada benda baru, dia baru. Inilah kaedah Aristotle. Bila tu yang betulnya Aristotle, yang betul falsafahnya qadimun now hadithul afra. Itu betul falsafah. Itu betul falsafah. Jadi kadang-kadang kelompok yang menuduh Asy'ariyah ni falsafah, sifat 20 ni falsafah, sebenarnya dia orang sendiri falsafah. Dia orang yang berpegang zat Allah qadim. Tapi Allah boleh ciptakan sifat-sifat baru ada di zat Allah Ta'ala. Dia boleh. Jadi contoh seperti sifat samak basar kalam. Sedia kala Allah tak bersifat dengan sifat samak basar kalam. Sedia kala hanya qudratu ala tasammu', qudratu ala tabassur, qudratu ala takallum. Kemampuan untuk mendengar, melihat dan berkata-kata. Bila Allah Ta'ala tu benar-benar bersifat dengan pendengaran, penglihatan dan berkata, bila dia nak mendengar,
dia akan cipta pendengaran yang baru. Pendengaran tu ada di zat Allah Ta'ala dan baru, dan zat Allah tetap qadim. Problem? No problem. Sebab zat Allah qadim, sifat dia baru, boleh terima di sisi dia. Falsafah kata qadimun now hadisul afrad. Boleh. Dia yang pegang falsafah. Ada pun kita bukan, kita kaedah tu ijma' ulama. Sepakat Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Hadis, Asariyah, Hanabilah. Tu sepakat tu. Imtina' qiyamul hawadis bizatillah ta'ala. Nah, mustahil ada perkara yang baru berdiri di zat Allah Ta'ala. Itu mustahil, sepakat, ijma'. Sehingga lebih dahsyat lagi, Maturidiyah dengan Asariyah ni sepakat sifat fa'il pun qadim. Sifat fa'il pun qadim. Asy'ariyah tak lagi sifat fa'il baru. Sebab kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Dia kata apa ta'alluq kata. Lah kena kepada perbuatan Allah yang sekarang ni dah fi ma la yazal ni. Pada masa sekarang ni dah. Itu maksud ta'alluq kudrah, mana Tuhan sedang buat sekarang ni. Jadi kena kepada benda yang makhluk dia baru. Menjadi, menghidup, memati, mengangkat, menjatuh, baru. Itu Asy'ariyah. Nah, kalau Maturidiyah dengan Asariyah qadim. Sebab apa? Sebab nak lari daripada mereka yang mengharuskan ada dinisbah pada Allah perkara baru di zat dia. Siapa tahu tu. Jadi macam mana boleh mengaku Asariyah tapi lari daripada konsep Asariyah yang sebenar. Dahsyat tu. Jadi kadang-kadang orang kata sebab 20 dia sebenarnya ni, dia bermain persepsi. Dia gaung kan, buat podcast, buat apa. Asy'ariyah ni pasal apa, ambil dari Aristotle ni. Sebenarnya ulama kita ambil Aristotle tu kaedah mantiqiyah, berfikir je. Itu pun sudah ada dalam Quran dah. Cara berfikir inilah kias-kias kita belajar dalam mantik tu sebenarnya sudah ada dalam Quran dah. Jadi Asy'ariyah ni ambil daripada Aristotle tu mantik untuk berfikir. Nah, bukan ambil akidah, bukan. Untuk dijadikan kaedah berhujah. Untuk berlawan dengan falsafah balik. Contoh dah. Siapa yang mengkafirkan falsafah? Asy'ariyah. Nah, dengan sebab 3 perkara, bisalah satin kafaral falasifatul aidah. Itu masyhur kalau orang mengaji kitab-kitab Jawharatul Tauhid, mesti akan jumpa syair itu. Ulama kita ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah mengkafirkan falasifah dengan sebab ingkar 3 perkara. Iz ankaruha. Nah, kerana ingkar mereka itu 3 perkara, padahal perkara itu sabit. Ilmun bi juz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. 3 perkara ni asbab falasifah tu dikafirkan. Alam ini qadim, kata falsafah. Ilmu Allah hanya tahu umum saja, tidak detail. Lagi pula kita bangkit dengan roh saja, tidak dengan jasad. Maksudnya ni falsafah yang zaman Mu'tazilah dululah. Zaman lah ni pun zaman Mu'tazilah tu memang benar ada terlalu kuat terpengaruh dengan falasifah tu. Betul. Sehingga sebab tu kalau kita tengok sebelum tu lagi. Jadi sebab tu kalau kita tengok kita Imam Abu Hasan Asy'ari ni, banyak dia tak guna, kalau kita ibanah lain lah. Kalau kita kita lumak, kita tu banyak guna dalil akli. Sebab memang dia bertembung dengan betul-betul berlawan dengan Mu'tazilah yang taqdimul aql dalam semua dari semua sudut pendalilan. Walaupun qat'iyus subut, qat'iyul urud, qat'iyud dilalah pun tetap akli taqdimul aql. Itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tu memang betul-betul terjerat dengan falasifah. Adapun Asy'ariyah ambil kaedah berfikir falasifah tu untuk lawan balik falasifah. Bukan untuk jadi silibus akidah, bukan. Tak ada. Kita ambil daripada wujud kidam bakok ni, ambil di kitab Aristotle, Aflatun, bukan. Tak ada. Logik lah nak lawan musuh, kena kaji apa yang musuh guna. Betul. Dan kita manfaatkan benda tu.
gunakan untuk berhujah dengan dia orang. Betul. Kan? Itu maksudnya. Dan bukan semua yang Aristotle ke Aflatun, Saqra tinggal semua kita tolak. Bukan gitu ajaran Islam ni. Bukan kafir bawa, okey, tolak. Semua tolak semua. Semua tolak. Itu bukan gitu. Tengoklah, ada bertentangan dah, ada larangan dah. Apa benda yang dibawa tu, ada kebijaksanaan dah, bermanfaat dah. Macam sistem demokrasi. Ini bukan daripada Quran hadis. Bukan Islam juga yang cipta. Tapi boleh tak kita guna? Boleh. Ulama kata boleh. Mereka orang-orang yang senang fikiran je, kafir, semua kafir. Tak boleh itu. Ilmu matematik Aristotle juga. Nah, takkan kita nak tolak ini Aristotle. Jadi kalau kita pergi beli ke kedai, beli harga RM1,000, bagi RM10 cukup. Kalau tanya, tak cukup ni. Awak tahu mana tak cukup? Awak belajar mana kira-kira tak cukup? Gaduh. Matematik lah. Matematik tu daripada Aristotle. Kafir. Yang timur buat matematik sendiri. Macam Ibn Taymiyah, dia punya mantik sendiri. Cara berfikir mantik dia sendiri. Yang tak sama dengan mantik kita belajar. Okey Ustaz. Kita dah nampak jawapan pada itu. Kenapa? Maknanya sifat 20 ni bukan falsafah. Tapi kita menggunakan kaedah dalam falsafah tu untuk melawan balik benda yang tak betul. Burhan, hujah. Cuma ada satu kenyataan daripada Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad tentang kedudukan akal dengan wahyu. Beliau bagi satu perumpamaan, akal ni umpama mata, manakala wahyu tu umpama matahari. So ada matahari tapi mata tertutup, orang tu tak boleh nampak objek kan. Sebab umpama orang yang ada Quran lah, tapi tak gunakan akal yang sihat untuk memahami, mentadabbur Al-Quran pun tak dapat manfaat kan. Begitu juga orang yang ada mata dia celik lah, tapi cahaya matahari tu tak ada. Maksudnya tak dia gunakan akal semata-mata, Al-Quran dia ketepikan. Tak jadi juga kan. Orang yang selamat, cahaya matahari ada, mata dia buka, so baru melihat kan. Maksudnya akal ni bukanlah, kalau dalam ikut Ahlussunnah wal Jamaah, bukanlah nombor satu. Maksudnya dia sebagai penyokong, backup. Penyokong kepada wahyu tadi tu. Wahyu tu macam matahari. Maksudnya memang sangat tinggi kedudukannya. Manakala akal kita ni hanya sebatas mata penglihatan kita lah. Cocok. Betul. Kalau guru saya dia buat, dia nak bagi mudah faham. Beza kita dengan kelompok-kelompok sesat ni, macam Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah. Mereka tu akal terlalu di depan. Betul. Nakal Quran Sunnah ni belakang. Kalau kelompok Musyabbihah, Mujassimah, Karamiyah, Hasyawiyah ni pula teks nakal di depan, akal tu kita sandingkan. Masya-Allah, tu cantiknya kan. Sanding. Tak takdim, tak takhir. Cuma dari sudut pendalilan tu memanglah ada yang ditakdimkan akal. Ada yang takdim nakal. Ada gitu, memang ada. Itu tak boleh lagi dah. Hatta Ibn Taymiyah sekalipun. Okey Ustaz. Dekat Malaysia famous juga Tauhid 3. Betul. Kalau orang berpegang dengan Tauhid 3 ni, adakah dia sesat ataupun dia dikeluar daripada Islam dan sebagainya? Jangan jawab lah, kita berhenti dulu. Kita jawab dalam segmen ketiga insya-Allah. Jawab lalu betul apa? Nanti kita break dulu. Ya. Soalan ni penting. Okey, baik. Makna yang kita faham tu tak betul, tak jadi tidak betul juga akidah kita. Contoh qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Berdirinya Allah dengan sendiri. Kalau difahami qiyamu bi nafsihi, mana Allah Taala bangun berdiri, tak ada siapa tolong. Kalau dia bangun sendiri. Baca saja memang salah faham macam tu. Apa yang perlu kita panggil garis merah di dalam Tauhid 3 ni, ada jarum untuk mengkafir atau mensyirikkan orang-orang Islam yang bertawasul.